Baik itu tuan-tuan, kita dah ulang kali menyebut banyak kali, kita berada dalam suasana pandemik. Kalau nak ikutkan kita dari segi ancaman, kita hari-hari berhadapan dengan ancaman. Apa tuan-tuan ingat hujan ni bukan ancaman ke? Ancaman. Kalau tak kena raya tuan-tuan kena hujan, boleh jadi demam. Tapi perlukah kita takut kepada hujan? Tidak. Kerana daripada kecil kita dah kenal hujan, kita buat persiapan menghadapinya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang yang beriman menghadapi musibah seperti orang menghadapi pertukaran musim. Macam kita, orang Pantai Timur. Start hujung tahun, musim tengkujuh. Kita jadi reti. Kalau yang bawa motor, wajib dalam baku ada baju hujan. Kita jadi reti. Dalam kereta letak payung. Sebab kita tahu benda tu akan menyusahkan kita, maka kita buat persiapan. Nak kira takut basah, tak keluar rumah lah weh, duduk rumah. Berapa tak keluar? Oh, demam, kena hujan. Tak keluar. Begitu juga kalau kita duduk negara 4 musim, memasuki musim sejuk, kita buatlah preparation. Beli siap-siap, jaket tebal, beli long john, beli stokin, beli apa yang patut. Memasuki musim panas, belilah baju batik saja, baju-baju nipis-nipis. Begitulah orang beriman, kata Imam Syafi'i, dalam menghadapi musibah, dia macam menghadapi cuaca saja. Macam kita menghadapi siang bertukar malam. Kalau nak ikut takut dengan malam, malam ni musibah. Tapi sebab kita dah biasa menghadapi malam, masuk maghrib, pasang lampu, duduk dalam rumah, tak payah keluar. Kita tahu ada mudarat musibahnya. Tapi kita tak pernah takut dengan kehadiran malam. Kerana kita tahu, esok pagi siang semula. Nanti lepas siang, malam lagi. Begitulah pertukaran musim. Sebab itu kalau nak kira ancaman sejak pada kecil, kita duduk, kita bermasyarakat dengan ancaman denggi, leptospirosis, mana kencing tikus, penyakit taun. Itu biasa. Kalau ikut kata Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan kencing tikus boleh mencecah 3,665 kes dengan lebih 48 kematian setahun. Tapi ada orang takut dengan tikus? Tak ada apa. Tak ada. Sengih nampak tikus belakang kedai. Sengih ya. Tak ada lari. Tak. Begitu juga kes denggi yang dilaporkan dalam setahun mencecah 106,698 kes dan melibatkan 277 kes kematian. Average setahun. Tapi adakah kita nampak nyamuk, kita jadi takut? Tak. Kita buatlah persiapan. Doa kepada Allah. Nyamuk, lawankan dia. Tapi tidaklah sampai kita. Nak menghapuskan secara total, itu impossible. Baik tu, tengok rakyat Malaysia sekarang. Tapi Alhamdulillah, kebelakangan ni saya tengok, sifat tawakal tu semakin tebal sikit dah. Cuma orang Kuantan je hari ni nampak tak berapa tawakal. Sebab dia dah lama, berpuluh hari dah tak ada kes. Baru ada 2 kes, ada rasa nak meninggal dah malam ni. Jangan begitu. Orang lain sengih je tengok angka hari-hari ni. Dia orang PKPB lama lah. Orang Kuala Lumpur, Selangor melantak engkau lah Kuantan. Dia jadi gitu je. Dulu orang kita kes sehari 100 lebih. Bising lah. Naik 800. Oh, kerajaan gedebuk. Naik 1,000 orang matilah kita orang. Sekarang lantak engkau lah berapa pun. Dia jadi tawakal belakang lah. Serah ke Tuhan. Dan macam menengok pasaran saham. Hari ni Kuantan 2, esok kosong, lusa 4. Macam tengok saham lah. Dia jadi serah Allah Ta'ala. Ini bagus. Tapi orang Kuantan pula dah jadi takut tentera. Jangan. Kementerian Kesihatan pun mengakui kita akan duduk berkawan dengan benda ini. Tak boleh sebut sangat namanya hari-hari. Benda ni, musibah, penyakit apa semua. Jangan sebut hari-hari. Dia macam setan. Setan makin sebut, makin mengada-ngada. Dia makin galau. Baik tu tuan, kalau ceramah sebut setan, banyak-banyak jin, banyak-banyak PA system kena kacau lah. Dia memang tak boleh sebut banyak. Nabi pun tak beri mengata setan. Lantakkan dia je. Jadi penyakit yang kita sedang khawatiri sekarang ini, pihak Kementerian Kesihatan mengatakan mungkin selama 2 tahun lagi kita akan berhadapan. Untuk hapuskan secara total, impossible. Yang boleh kita lakukan adalah flatten the curve. Melandaikan lekuk keboleh jangkitan. Itu saja. Maka apa yang kita nak takutkan? InsyaAllah kita teruskan. Dia pun sebut, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue pun sebahagian yang kita takut. Tapi kita dah belajar bagaimana berhadapan dengan mereka.
Begitulah sedikit sebanyak yang kita sembang-sembangkan malam ini. Yang penting, biarlah ketakutan kita ini ketakutan yang berilmu. Takut kepada kes-kes yang meningkat, silakan. Tetapi biarlah takut dengan berilmu. Sebab ketakutan tanpa ilmu melahirkan paranoid. Sebab itu kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, Al-khasyatu khawfun makrun min ta'zim wal ilmu bima takhsyahu. Takut ini mestilah diiringi dengan menggantung diri kepada Allah dan memiliki ilmu terhadap benda yang ditakuti. Kita takut kepada denggi, kita kena kenal sifat nyamuk. Kita takut kepada penyakit ini, kita tahu apakah cara nak mengelakkan dia datang pada kita. Jaga kebersihan, buatkan norma yang baru. Sementara ni nak bagi sementara jumpa cara nak berlawan. Buah tu tak jumpa lagi, nak bersilat dengan dia tu. Langkah dia tu kita tahu dah. Mana dia punya buah sepak dia, buah tumbuk dia kita nampak dah. Sekarang kita mikir nak mengikat ke dia itu. Tahu dah langkah dia tu. Jadi kita perhati, jangan kita terlalu khawatir. Tapi khawatirlah dengan berilmu. Ini pesan para ulama. Sebab ketakutan juga adalah permainan halus syaitan. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tidak lain syaitanlah selama ini yang menakut-nakutkan kamu. Justru itu wahai orang beriman, jangan kamu takut kepada dia, tapi takutlah pada aku kalau engkau percaya kepada aku. Surah Ali Imran ayat 175. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, tanah air kita daripada pandemik ini, mudah-mudahan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga Allah pelihara majlis kita ni dari sebarang perkara yang musibah ini, dan Allah jagalah diri kita khususnya.